antakuna tijaratan antarudi minkum. Jadi Allah sebut dalam Quran, satu ayat yang lebih kurang maksudnya, wahai orang beriman, janganlah kamu makan harta di kalangan sesama kamu secara batil, secara tidak sah. Illa antakuna tijaratan antarudi, melainkan dengan cara perniagaan yang dilakukan secara redha meredai. Redha meredai. Kita sama-sama redha. Okey, saya jual, saya beli dengan keadaan yang redha. Di sini pun banyak hukum fiqh kan. Macam mana nak kata redha? Tengok fiqh macam-macam. Fiqh Syafi'i lain, fiqh Hanafi lain, fiqh Malik macam-macam. Sebut kau nak angguk, kau nak senyum, kau nak tulis, macam-macam kaedah. Yang dikatakan redha. Okey, ada cukup dah. Baik hollow duit tu dah cukup dah. Macam kita pergi pasar malam kan, ambil barang. Sah. Itu pun tanda redha. Pasal apa? Keluar duit tu tanda redha. Orang yang jual letak harga tu tanda redha, tanda dia nak jual. Itu kaedah. Tapi kalau dalam Hafiz Syafi'i kena lafaz. Saya jual, saya beli. Kan? Itu antaranya kan. Jadi ini kepelbagaian dalam perundangan Islam. Sedangkan ayat Quran tu redha antarudi minkum. Hendaklah kamu redha. Cara redha itu dah timbulnya pelbagai penafsiran di kalangan ahli-ahli fiqh. Jadi di sini satu hadis lah saya nak sebut sikit malam ni sebelum kita sambung bab paraid kita ni. Satu hadis yang agak boleh kita apa kata iktibar yang disebut man akhadha minal ard syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'a ardi. Barang siapa yang mengambil tanah sedikit saja dengan cara yang tidak bighairi haq, dengan tidak benar, tidak betul kan, tidak sah lah, maka ia dibenamkan ke dalam tanah pada hari kiamat hingga 7 lapis bumi. 7 lapis, 7 tingkat bumi. Macam mana 7 kita tak tahu dah, itu kerja Allah. Tapi maksudnya di sini Allah dalam hadis Rasul sebut maksudnya kita tidak boleh secara tidak sah makan apa-apa harta termasuk tanah, tanah pusaka dan sebagainya kan. Ini memberi mudarat, satu dosa yang agak berat kepada mereka yang melakukan. Lepas tu bila pembahagian pusaka, harta pusaka ni, kita kena takut pada benda ni, takut pada hadis-hadis macam ni, pasal takut kita termakan harta secara tidak sah, harta orang lain, walaupun harta tu harta adik-beradik kita, waris-waris kita, tapi kita termakan harta ni. Itu satu yang perlu kita elakkan. Antara yang biasa berlaku kan ialah kita tak sedar, iaitu bila berlaku kematian kita lewatkan pembahagian harta tu. Katakanlah bapak kita tinggal satu lot tanah ke rumah kedai ke apa, yang mana kita dah usaha di situ, pertanian ke, kita tanah kita balung ke apa, siapa lagi lah, kita usaha ke tanah. Bapak meninggal dunia, kita pun tak apalah, bapak meninggal kan. Tanah tu patut dah bermula bapak meninggal dunia dah jadi milik waris yang lain, adik-beradik kita dan sebagainya, tapi kita biarkan dan siap pula kita makan hasil tanah tu. Tanaman ke, rumah sewa ke, kita makan. Sedangkan pada waktu tu tanah dah jadi bukan jadi milik bapak kita, dah jadi harta pusaka. Jadi kelewatan kita menyelesaikan harta-harta faraid ini boleh mendedahkan kita kepada kesilapan makan harta adik-beradik kita secara tidak sah. Kita tak perasan kan, rasa tak apalah, kutik sewa rumah, kutik sewa kedai, bangun tanian tu buat padi ke apa-apa. Sedangkan sebaik saja bapak kita meninggal, harta tu dah jadi harta pusaka.
Jadi bila harta pusaka, apa jua waktu tu dah perlu melainkan dipersetujui. Tak apalah, abang jalankanlah, abang kutiklah, abang long buatlah, itu okey. Tapi kena ada perbicaraan awal, perbincangan awal, persetujuan awal, supaya kita dapat keredaan adik-beradik kita. Ni adik-beradik tak berani, abang long buat sejak je dah 7 tahun tak selesai lagi, kan? Banyak kes ni, kan? Kak Engah ke Kak Luar buat senyap, buat dono je, kan? Adik-beradik nak tegur tak berani. Sedangkan tanah itu ada hasil. Sebab itu dalam syariat Islam, bila berlaku kematian, kita perlu selesaikan secepat mungkin. Sekurang-kurangnya adik-beradik tu, kan? Redha meredai di kalangan adik-beradik. Panggil ke 5 beradik, okey, lepas mati saja ke bumi bapak balik terus, kan? Jangan nak bincang benda lain lagi. Jangan nak buat tali apa lagi, kan? Upacara tu pencetang dulu. Ni harta bapak tu. Itu yang utama. Pasal apa? Takut kita termakan harta haram. Okey, kereta bapak siapa nak ambil, motor bapak siapa nak ambil, handphone bapak siapa nak ambil, kan? Kalau kita guna sedangkan kita telah guna secara tidak sah. Sedangkan motor, kereta jadi milik bersama. Yang lebih malah lagi kita ambil, ni komputer bapak tak nak guna, kamu pun tak nak guna, kan? Aku ambil komputer bapak. Sedangkan komputer itu pun juga ada harta pusaka. Kalau komputer, kalau benda lain, kan? Pinggan mangkuk, kain, almari, meja, kerusi dan sebagainya, perabot rumah, alatan dapur. Sebab itu sebaik saja kita bincang di balik. Okey, jangan masuk IPA jangan masuk, itu petua dia, kan? Itu petua dia. Kalau masuk IPA masalah. Tak kira lelaki perempuan sama. Okey, kita adik-beradik 5 ni sekarang macam mana? Harta bapa ni harta pusaka, macam mana kita nak settlekan? Okey, ginilah, abang lu ambil yang ni apa kita bayar ke ucu semua, tak apa. Yang pentingnya ada keputusan redha meredai itu, lepas tu nak pergi ke pejabat tanah settle kemudian. Tapi yang pentingnya persetujuan awal, redha tu penting. Antarodin tu redha adik-beradik. Okey, tak apa, ni ambil. Jangan ambil senyap-senyap, lagi masalah. Sebenarnya ambil senyap-senyap tu macam mencuri, walaupun di kalangan adik-beradik. Nampak ni apa, golok bapak ni, kan? Pak sembelih lembu ni tak ajar elok, nak ambil lah, tak, kan? Kita ambil senyap-senyap. Sedangkan kalau kita nampak korban, kan? Golok bapak kita, sedangkan golok tu jadi golok pusaka. Tak boleh, kan? Kena istiar. Okey, bincang apa dalam rumah ni, apa yang nak. Okey, biar settle betul-betul, biar tidak ada kata tak puas hati di kalangan adik-beradik. Bila dah setuju, tak apalah. Lepas tak puas hati itu kita lain lah, masalah lain lah. Tapi yang pentingnya dah kita bahagikan secara terus terang. Di kalangan 5 beradik tadi, apa-apa nak ambil, buatlah, tulis. Okey, kita setuju apa semua. Kalau tulis lagi senang, kan? Lepas tu pergilah, nak buat kenduri ke, nak buat tali, buatlah, kan? Tapi yang settle yang ni dulu. Takut kita tersalahkan, tersalah makan. Ini bahaya, kan? Kita terambil harta orang lain, kita guna harta tu, harta bapak kita guna buat bagi anak-beranak kita, anak kita, duit bapak kita guna buat minyak kereta kita dan sebagainya. Itu kita tak nak, kan? Itu syubhah dah jadi. Sebab tu cuba elakkanlah, kan? Sebab tu kalau berlaku kematian secepat mungkin, itulah balik pada kubur, settle yang ni secara kasar dulu, kan? Apa-apa yang melibatkan harta alih. Harta alih ni benda-benda peralatan apa semua tu, kan? Iaitu kena selesai. Jangan buat sejak, tak boleh, kan? Ambil slow-slow, kan? Itu tak kena. Harta tak alih, kita boleh pergi ke pejabat tanah, kan? Mahkamah. Itu tengok jumlah lah. Makin banyak mahkamah tinggi, kalau 2 juta ke atas mahkamah tinggi, itu kita boleh set. Tapi yang kecil-kecil yang boleh menimbulkan fitnah, yang boleh menjebakkan kita tadi, kan? Kita tak sedar kita tersalah makan harta adik-beradik kita.
Kita tak sedar kita terambil harta yang tidak sah. Tak nak. Biar betul-betul suci murni harta yang kita miliki.